Satu lagi benda yang ramai tak tahu semalam, pelumba Cina, saya tak nak cetuskan kontroversi, tapi benda kemungkinan boleh berlaku. Rasa macam tak percaya apa yang berlaku kat Shah, almost the same apa yang berlaku kat saya. Assalamualaikum, apa khabar semua? Apakah yang berlaku semalam dalam acara Kerin di Sukan Asia Hangzhou? Okey, ramai yang minta saya untuk perjelaskan sikit lah. Dan hari ni saya ambil sedikit masa untuk explain dekat korang semua dari sudut pandangan saya lah. Okay? Pertama kalinya, apabila melihat draw dalam final tersebut, walaupun Shah berada di posisi yang ke-6, tetapi saya masih rasakan yang beliau mempunyai peluang yang cerah untuk memenangi pingat emas. Kenapa? Kerana beliau berada di posisi belakang Shinji Nakano. Jadi basically dua orang ni favourite for the final semalam. Shinji kita tahu dia adalah pelumba Senko yang boleh sprint jarak jauh, long sprint. Dan beliau memang pada kebanyakan masanya akan pergi ke hadapan dalam 2 lap ataupun 1 lap setengah macam tu. Dan posisi Shah berada di belakang beliau tu adalah memang terbaik. Kerana apa? Kalau kita ikutkan secara normalnya, bila Shah mengingkari Shinji dan mungkin 1 lap ke ataupun 1 lap setengah, Shah melakukan henjutan daripada belakang, sudah tentu possibility untuk Shah menang pingat emas tu memang sangatlah tinggi. Paling busuk pun silver lah waktu sebelum perlumbaan berjalan lah. Jadi saya memang excited waktu tu. Saya memang berdebar juga. Lagi berdebar daripada saya berlumba atas basikal. Tapi saya berdebar tengok tu dengan anak-anak. Waktu tu tengah suap mereka makan nasi ayam dinner. Sebab saya tak tabur kat muka diorang nasi ayam tu. Saya tengok tu memang saya nampak, okay, insyaAllah Shah boleh menang ni. Memang it's a good position for him lah. Dan apabila pelumba berjalan, ianya tidaklah seperti yang saya jangkakan dan juga harapkan. Kenapa? Okey, baik. Pertamanya, untuk semua faham, Zhou Yu, pelumba dari China itu, dia bukanlah Kirin specialist lah. Dia lebih kepada sprint. Dan saya pun banyak kali dah berlumba dengan beliau. Dan dia lebih kepada sprinting lah. Dan kita dapat tengok apa yang dia buat dengan Shah di semi final. Dia suka pergi awal. Kerana apa? Kerana bagi saya, dari segi pengalaman saya berlumba tu, dia kurang mahir apabila berlumba side by side ataupun bila kita berlumba secara tactical warfare. Bila banyak main taktik-taktik tu, dia sedikit macam kurang bagus lah. Tapi dia bagus apabila dia bagi full gas macam tu saja. Tapi tu dalam macam sprint. Dan untuk final Kerin semalam tu, ramai yang kata kuatnya stamina beliau. Pelumba Malaysia mungkin kena berlatih benda yang sama. Bukan macam tu. Sebenarnya mostly pelumba yang berada di final ni mampu melakukan henjutan macam tu. Kalau ikutkan saya, Shah, kita boleh je nak buat sprint 3 lap macam tu. Dan kalau kita buat benda yang sama, berada dalam keadaan yang sama, 95% or at least lah 90% chances untuk kita menang pingat emas. Tinggi tu chances untuk menang. Tapi untuk memastikan taktik itu berhasil, dia kena tengok kepada situasi dia. Dia tak boleh macam tiba-tiba kita henjuk awal, kita memang 90%, 95% chances untuk menang. Tak, bukan. Kalau ikutkan pada situasi yang biasa, bila kita henjut, pelumba belakang ikut, dan walaupun kita kuat macam mana pun, possibility kita untuk kena potong memang tinggi. 3 lap tu jauh, 750 meter. Biasanya mungkin by last lap lagi ataupun last half lap lagi akan datanglah pelumba dari belakang untuk cuba memotong. Okey, semalam tu kenapa pecutan Zhou Yu tu berhasil? Okey, jawapan dia adalah kerana pelumba yang kedua di belakang Zhou Yu itu agak leka ataupun tidur, ataupun beliau tidak mempunyai burst sprinting, ataupun dia mengharapkan pelumba di belakang untuk mengejar Zhou Yu. So kena faham lah kenapa setengah pelumba ni tak nak kejar. Kerana dia nak save energy dia. Dia nak bagi pelumba lain pergi dan dia boleh ekori pelumba tu dan dia nak buat counter attack lah. Jadi semalam
saya tak tahu yang mana satulah. Yang mana satu, dia sahaja yang tahu apakah sebenarnya yang berlaku. Macam apa pelumba Australia di Tokyo tu lah, dia sendiri tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Jadi disebabkan pelumba kedua itulah yang menyebabkan pelumba China itu dapat menambah gap dan meninggalkan grup itu jauh sampailah tidak terkejar dan menang perlumbaan tu. Okey. Benda ni mustahil untuk berlaku kalau pelumba kedua, ketiga untuk kejar. Dan orang tanya kenapa Syah tak kejar? Kenapa pelumba belakang-belakang tak kejar? Kena faham, pelumba yang 3 ke belakang ni, 4, 5, 6 ni agak sukar untuk kita nampak secara jelas apakah yang berlaku di hadapan, apakah taktik yang digunakan di hadapan tu, because dia selekoh, dia straight. Jadi kita tak boleh nampak judge 100%. Berlainan kalau kita berada di posisi kedua ataupun ketiga di belakang pelumba tersebut. Jadi kita nampak bila dia nak buat hanjutan burst tu, kita nampak reaction dia tu, kita nampak. Jadi di belakang ni tak nampak sangat. Dan apabila kemungkinan apabila Syah nampak apa yang berlaku tu, mungkin dah sedikit terlambat. So bayangkan mungkin pelumba China tu dah mungkin dalam 30 meter dah memecut dengan Syah yang duduk belakang ni. Korang ingat senang nak kejar tu. Kalau Syah pergi dari belakang, risiko dia amatlah besar. Disebabkan itu jugalah Shinji pun tak berani nak kejar, because dia nampak tak boleh kejar. So they were fighting for second position sahaja, pingat perak saja. Dan saya rasa, pada pendapat saya, Syah melakukan benda yang betul. Beliau stay composed, calm and relax, dan just fight for the best position lah. Dan Alhamdulillah, saya ucapkan syabas kepada Syah yang masih boleh mendapat pingat gangsa pada perlumbaan semalam, walaupun dengan keadaan yang sangat tidak menyebarahi beliau. Mungkin ada yang tanya kenapa Syah pada awal perlumbaan tu tidak memilih untuk berada di posisi kedua ke, ketiga ke, kan? Ataupun paling hadapan ke. Kita semua kena faham, sebelum perlumbaan dimulakan, semua pelumba dalam heat tu akan berada di satu tempat yang dipanggil waiting station. Di waiting station tu, semua pelumba akan melakukan draw, akan memilih positioning mereka. Ada sistem undian. Kalau dahulu kita akan sama ada menggunakan daun teruk yang ada nombor 1, 2, 3 sampai 6 yang di shuffle, dicong, kita akan pilih. Ataupun dulu pernah mereka guna bola pingpong, dia tulis 1 sampai 6, dia letak dalam bunjuk tu, dalam beg hitam, kita pun pilih, ambil tengok position nombor berapa. Tapi beberapa tahun kebelakangan ni mereka menggunakan elektronik lah, sistem elektronik, guna iPad. Kita klik dekat nama kita dengan nombor badan kita, dan kita kena pilih. Dia ada 6 kotak, kita kena klik yang mana satu lah kita nak, dan dia akan pop up lah, akan appear kita punya positioning, position number 3, position number 6, macam tu lah. Kalau tanya saya, ini tanya saya lah, saya kurang gemar sistem elektronik ni. Because apa? Ciptaan manusia macam ni kadang-kadang orang boleh hijack kan. Kapal terbang orang boleh hijack, komputer pun orang boleh hijack, sistem bank pun orang boleh hijack, lagi kan benda sistem simple macam tu kan. Saya tak nak cetuskan kontroversi, tapi benda kemungkinan boleh berlaku. Dan saya pun pernah beberapa kali, terutamanya last perlombaan saya di World Championship tu, saya mendapat position yang memang busuk sangat. Memang daripada awal sampai akhir position saya 5, 5, 5, 5 je. Walaupun saya memilih di kotak yang berlainan. Mungkin saya agak tidak bernasib baik waktu tu, kemungkinan. Tapi kalau tanya saya tak suka lah. Kalau boleh kita balik kepada cara lama untuk pemilihan kedudukan tu, guna kad ataupun guna pemilihan bola pingpong tu lah. Dan satu lagi benda yang ramai tak tahu semalam, pelumba Cina tu, walaupun saya agak macam tabik lah apa yang dia buat tu, dia sprint awal, long sprint dan menang. Dan kalau menang dalam keadaan tu memang sangat puas hati, rasa worth it, deserve it, like fully respect, apa semua tu, tak mudah. Tapi ramai tak nampak sebenarnya pelumba daripada China tu sebenarnya ada memberikan gap yang besar
dengan motorbike tu sebelum motorbike tu pull out. Benda ni memang ada dalam rule, okay? Basically bila kita pergi berlumba akan ada team managers meeting. Sama ada team manager ke, coach ke, wakil daripada pasukan akan hadiri meeting tersebut dan akan di-brief balik lah, debrief, akan dimaklumkan tentang peraturan-peraturan perlumbaan. Basically benda lebih kurang sama saja, tapi this is part of the rule juga. Mana-mana pelumba dalam acara carrying tidak boleh beri gap lebih daripada 5 meter dalam posisi mereka, sama ada di belakang motor ke ataupun between riders tu ke. Memang tak boleh bagi lebih daripada 5 meter. Kalau lebih daripada 5 meters, ada dua kemungkinan lah. Yang pertama, apabila perlumbaan tamat, contohnya perlumbaan Cina tu menang, kemenangan itu akan dibatalkan, relegation, dan pelumba yang tempat kedua akan naik ke tempat pertama, ketiga ke tempat kedua dan keempat ke tempat ketiga lah. Tetapi yang paling common, yang paling biasa berlaku adalah perlumbaan akan diberhentikan serta-merta. Pelumba yang melakukan kesalahan akan didisqualify, akan keluar. Okay? Sebab kau dah kacau dah keamanan perlumbaan, kena keluar. Dan perlumbaan akan dimulakan balik, restart, without pelumba yang melakukan kesalahan. Jadi akan ada 5 je pelumba. Dan semalam pelumba daripada China itu memberikan gap, saya nampak lebih kurang, paling kurang 20 meter. Paling kurang, mungkin more than 20 meters gap dia. Sama macam Olimpik Tokyo itu, pelumba daripada Australia yang memberikan gap yang jauh, lebih 20 meter juga. Jadi di Tokyo, pelumba daripada Australia itu sepatutnya disqualify. Di semalam, kalau tanya saya, pendapat saya, pelumba daripada China lah sepatutnya mendapat tindakan tersebut. Tetapi semalam, pengadil-pengadil kebanyakan daripada negara mereka, dan pelumba yang menang itu adalah pelumba negara mereka, dan I cannot say anything lah. Ini adalah antara benda yang saya amat kurang gemari lah, dan agak rasa, saya tahu lah macam mana, terkilan dan macam-macam lah. Tak tahu apa exactly word to describe tu. Tapi inconsistency ataupun ketidakseimbangan dalam mutu pengadilan tu memang dah lama dah ada dalam kita punya sukan ni. Benda tu adalah benda yang kurang enak lah, yang saya harap akan dapat diimprovekan di masa hadapan. Kerana kita ni apabila pergi games ni, kita bukan macam pergi sukan neka sekolah. Kita membuat persiapan tu, ada banyak faktor yang turut ikut serta sama. Faktor masa, faktor tenaga, faktor kewangan, banyak wang yang dilaburkan, dan seluruh negara memberikan harapan kepada atlet-atlet negara mereka. Tapi bila ada ketidakseimbangan ni, oleh kerana pengadil tu tidak konsisten ataupun tidak full, ataupun tidak ada full knowledge, jadi susah lah. That's why saya rasa pengadil-pengadil perlu daripada kalangan bekas pelumba lah, so mereka faham exactly what's happening, dan juga kena tahu A to Z lah rule-rule perlumbaan ni. Walau bagaimanapun, saya harap penjelasan saya ni sedikit memberikan kefahaman kepada semua lah, mostly mereka yang tak pernah berlumba ataupun tak tahu apa perlumbaan carrying. Tapi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyokong atlet sukan lumba basikal semalam. Ribuan tahniah kepada Shah yang masih berjaya membutirkan pingat, walaupun pingat gangsa, tapi satu pencapaian yang amat memberangsangkan dengan situasi yang sangat tidak menyebahi beliau. Bagi saya perlumbaan semalam adalah milik Shah, cumanya ianya dinafikan oleh beberapa faktor. Dan saya agak terkejut semalam. Saya hanya mampu post emoji saja, emoji kepala pecah, otak pecah dengan terlopong tu. Rasa macam tak percaya apa yang berlaku kat Shah, almost the same apa yang berlaku kat saya. Saya rasa dan saya percaya ada hikmah daripada Allah SWT untuk kami berdua. Dan mungkin Allah nak uji kami berdua dahulu sebelum Allah nak berikan kejayaan. Walaupun bagaimanapun, terima kasih kepada semua kerana sentiasa memberikan sokongan kepada kami semua. Dan Shah, once again,
Congratulations bro. Terbaik.